Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Muhammad yang dikenali sebagai Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lahir pada tahun 773 Hijrah, wafat pada tahun 852 Hijrah, rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Sekarang ni kita masih lagi di dalam perbahasan bab haid, bab darah wanita. Hadis yang ke-8. Katanya, wa 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladhi ya'ti imra'atahu wa hiya haid qala yatasaddaqu bidinarin aw binisfi dinar. Rawahu al-khamsah wa sahhahahu al-Hakim wa Ibn al-Qattan wa rajjaha ghayruhuma waqfah. Maksud hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai orang yang bersetubuh dengan isteri yang sedang di dalam keadaan haid. Baginda bersabda, hendaklah ia bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Hadis ni diriwayatkan oleh 5 perawi: Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Imam Ibn Majah. Imam Hakim An-Naisaburi dan Imam Ibn al-Qattan berpendapat bahawa hadis ini adalah sahih. Tetapi yang lain daripada mereka berdua mentarjihkan kedudukan hadis ini sebagai hadis mauquf, bukan hadis marfu'. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ni Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menceritakan siapa-siapa, orang lelaki lah, siapa-siapa ni, dia bersetubuh dengan isteri dia ketika isteri dia sedang keluar darah haid, sama juga hukum sedang keluar darah nifas, maka dia kena bayar kifarah, dia kena bayar kafarah. Banyak mana dia kena bayar? 1 dinar ataupun separuh dinar. 1 dinar ataupun separuh dinar. 1 dinar banyak mana 1 dinar? 1 dinar ni menyamai 4.5 gram mah. Tu 1 dinar, berat 1 dinar. Jadi kita nak tahu berapa harga lah ni, kita tanya token mah lah. Emas gereng berapa lah ni? Okey, katakanlah emas gereng 160 sebagai contoh, 160 kali lah 4.25 gram. Lebih kurang tok mudah-mudah lah, tok mudah-mudah dalam 700 lah, lebih kurang. Jadi kalau orang setubuh isteri dia ketika isteri dia sedang keluar darah haid, maka dia kena bayar kifarah sebanyak lebih kurang dalam RM700. Ataupun dia bayar separuh dinar. Separuh dinar lebih kurang dalam 300 setengah. Wi ke siapa? Wi kepada fakir miskin lah, sedekah kepada fakir miskin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Daripada hadis ni ada sebahagian daripada ulama, di antaranya dalam mazhab Hanbali,
Begitu juga mengikut pandangan Imam Syafi'i, pandangan dulu, bahawasanya bagi orang lelaki yang bersetubuh dengan isteri dia, ketika isteri dia sedang datang darah haid ataupun darah nifas, wajib dia kena bersedekah 1 dinar, 4.25 gram mah. Ketika darah sedang keluar, ketika darah banyak keluar, ketika darah kuat keluar, tapi kalau lemah dah, hujung-hujung dah, wajib dia kena keluar sebanyak 1/2 dinar. Hak 1 dinar ketika darah sedang kuat keluar. Ketika darah slow dah, penghujung dah, wajib dia kena sedekah sebanyak 1/2 dinar. 1 dinar dengan 1/2 dinar kita kabalah lebih kurang nilai yang dia. 1 dinar 4.25 gram mah. Kita nak tahu harga berapa, pergi jumpa dengan token mah lah. Tanya harga pasaran berapa, dia tak sama hari ni dengan esok tak sama. Esok dengan lusa tak sama. Mah ni Kang, dia mah turun naik lah. Kita tanya token mah lah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. Semua kita tahu bahawasanya perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas, diharamkan kepada suami dia bersetubuh dengan dia. Itu kita kena ingat, tanpa ada khilaf di kalangan ulama, ijma'. Sehingga kan ulama menyebut kalau sekiranya orang tu mengatakan halal boleh bersetubuh dengan isteri ketika isteri sedang keluar darah haid, sedang keluar darah nifas, maka dia terkeluar daripada agama Islam. Kerana benda tu adalah benda qat'i yang disebut secara jelas dalam Al-Quranul Karim dan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathhurn." Allah Subhanahu wa taala kata dalam Quran, mereka itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang darah haid. Katalah kepada mereka, darah haid ni adalah kotor. Maka mung kena jauhi perempuan ketika perempuan keluar darah haid. Mung kena jauhi perempuan ketika perempuan keluar darah haid. Tapi apabila perempuan tu bersih, maka bolehlah mung mendatangi mereka tempat hak yang Allah Subhanahu wa taala izinkan mung mendatangi mereka. Jadi daripada ayat ni sepakat ulama, ijma' ulama mengatakan bersetubuh dengan isteri yang keluar darah haid, sama juga keluar darah nifas, hukum dia adalah haram. Okey. Tiba-tiba orang tu buat juga, hukum dia adalah haram. Dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah tak tahu, tak sedar. Mungkin isteri dia tak sedar dan dia pun tak tahu. Okey, kalau tak sedar, tak tahu, maka tak ada masalah, dimaafkan. Dimaafkan. Tak tahu nak buat mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ibn Majah, Imam Baihaqi dan beberapa orang ulama hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaih." Allah Subhanahu wa taala memaafkan kepada umat Rasulullah apabila berlaku sesuatu kesalahan secara tersalah. Berlaku kesalahan secara terlupa ataupun terpaksa. Ada orang paksa buat, itu dimaafkan. Jadi kalau bersetubuh dengan isteri dalam keadaan isteri sedang keluar darah haid, keluar darah nifas, tanpa disedari, terlupa, maka hak tu dimaafkan. Hak yang tak boleh sengaja, tahu hukum haram dia buat, maka hak tu dosa besar. Okey, orang hak yang buat ketika dia tahu hukum tu haram dengan sengaja, adakah wajib dia bayar kafarah? Ulama berselisih pandangan. Sebahagian daripada ulama, sebagaimana yang kita khabar, satu pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i dan pandangan dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hanbali, mengatakan wajib dia kena bayar kafarah. Kafarah saatnya kita khabar, ketika darah sedang kuat keluar, kena bayar 1 dinar. Kalau darah tu lemah dah, kena bayar 1/2 dinar. Okey, siapa yang wajib bayar? Kalau mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama mazhab Hanbali berpandangan hak yang wajib bayar hak lelaki saja, orang puang tak wajib bayar. Orang lelaki je hak yang wajib bayar. Padahal dua-dua salah. Tapi hak lelaki je wajib bayar. Dan ada sebahagian daripada ulama, segelintir ulama mengatakan hak lelaki wajib bayar, hak puang juga wajib bayar. Hak puang pun kena kafarah, hak lelaki pun kena kafarah. Jadi 700 habis 1400. Kena bayar kafarah. Kerana dia telah melakukan dosa tersebut.
Okey, itu pandangan siapa? Pandangan sebahagian daripada ulama. Namun majoriti ulama berpandangan bahawasanya tidak wajib kepada orang yang bersetubuh dengan isteri dia ketika isteri datang darah haid, darah nifas, tidak wajib dia bayar kafarah. Itu menurut pandangan majoriti ulama. Dan pandangan ni adalah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan yang difatwakan dalam mazhab Imam Syafi'i, begitu juga mazhab Malik, mazhab Maliki, pandangan Imam Abu Hanifah, dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hanbal bahawasanya tidak wajib bayar kafarah. Sebab dia tak wajib? Hadis ada ni, ulama berselisih pandangan pada menilai hadis ni. Ramai ulama mengatakan hadis ni bukanlah hadis yang kuat. Hadis ni hadis dhaif. Di antaranya Imam Baihaqi, di antaranya Imam Nawawi mengatakan hadis ni adalah hadis dhaif. Oleh kerana sebahagian daripada ulama melihat kepada bahawasanya hadis ni adalah hadis dhaif, maka tidak boleh menjadikan hadis ni sebagai dalil untuk mengeluarkan harta seseorang daripada milik dia. Jadi kalau kita wajibkan kepada dia bersedekah, jadi dia kena keluar harta dia daripada milik dia, maka tidak boleh nak sandar kepada pandangan hadis yang dhaif. Walau bagaimanapun, pandangan mazhab Imam Syafi'i kata walaupun tidak wajib, pandangan mu'tamad, walaupun tidak wajib, tetapi disunatkan bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut bersedekah, membayar kafarah sebanyak 1 dinar kalau dia bersetubuh ketika darah sedang kuat keluar, tengah kuat keluar, kena wajib, kena sunat dia bayar 1 dinar, 4.25 gram emas kepada fakir miskin. Adapun kalau darah tu lemah dah keluar, maksudnya penghujung dah haid, maka disunatkan kepada dia bersedekah sebanyak separuh dinar. Separuh dinar. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, ni benda yang perlu kita kena tahu. Tapi kita kena ingat, perbuatan ni sama ada mengikut pandangan yang mengatakan wajib kena bayar kafarah ataupun pandangan yang mengatakan tidak wajib bayar kafarah, sepakat ulama mengatakan wajib kepada lelaki dan perempuan tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan itu. Bukan bersetubuh dengan isteri ketika isteri datang uzur adalah dosa besar. Dia bukan dosa kecil, termasuk dosa besar. Kerana benda tu adalah dilarang oleh agama dalam Quran. Allah Ta'ala sebut larangan tersebut dalam Al-Quranul Karim. Larangan yang disebut dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak hadis yang melarang hal tersebut. Maka kata ulama, larangan tersebut adalah larangan dosa besar. Jadi orang yang melakukan hal tersebut, sepakat ulama mengatakan wajib dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang berlaku khilaf adalah wajib tak dia kena bayar kafarah ataupun tidak. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, begitu juga pandangan majoriti ulama, tak wajib dia bayar kafarah. Cuma hukum dia sunat sahaja agar dia terkeluar daripada khilaf ulama. Okey, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis seterusnya. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum, muttafaqun alaih, fi haditsin tawil. Maksudnya daripada Abu Sa'id al-Khudri, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kita cerita secara ringkas sebelum daripada ni tentang dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah apabila seorang perempuan yang datang haid, ia tidak boleh sembahyang dan tidak boleh berpuasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam hadis yang panjang. Hadis ini hadis panjang. Cuma dia ambil sikit aja. Kata Rasulullah, bukankah perempuan ketika datang haid tidak boleh sembahyang, tidak boleh puasa? Ya, perempuan ketika datang haid, ketika datang nifas, tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia puasa. Bahkan hukum sembahyang, hukum puasa bagi perempuan yang keluar darah haid adalah haram dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Tu kita kena ingat. Jangan buat warak orang puan. Jangan buat warak dak kena tepat. Ketika keluar darah haid, tebal nak sembahyang, tebal nak puasa. Jangan buat warak Sepakat ulama mengatakan hukum dia adalah haram tanpa ada khilaf, ijma' ulama mengatakan sembahyang dan puasa bagi perempuan yang haid adalah dilarang oleh agama. Hukum melakukan sembahyang, mengerjakan sembahyang, mengerjakan puasa ketika perempuan sedang keluar darah haid adalah haram, dosa besar, tidak boleh dia buat.
Jadi apabila datang darah haid, datang darah nifas, tak boleh dia puasa, tak boleh dia sembahyang. Okey, ni sepakat ulama. Walaupun asal sembahyang adalah rukun Islam. Asal sembahyang adalah tiang agama. Asal puasa adalah rukun Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khams, dibinakan Islam di atas 5 perkara. Yang pertamanya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaumu ramadan. Yang pertamanya mengucap 2 kalimah syahadah, seterusnya mendirikan sembahyang, dan di antaranya adalah puasa pada bulan Ramadan. Puasa dan mendirikan sembahyang adalah rukun Islam. Menjadi kewajipan ke atas setiap mukallaf mengerjakan sembahyang, mengerjakan puasa, melainkan kepada perempuan yang keluar darah haid dan perempuan yang keluar darah nifas, tidak boleh dia sembahyang, tidak boleh dia puasa. Ini mesti orang puang kena tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma bagi orang puang, ni orang puang kena tahu, cuma bagi orang puang, setelah daripada dia bersih daripada haid dan nifas, wajib dia kena qada balik segala puasa Ramadan hak yang dia tinggal dalam tempoh haid dan tempoh nifas, dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Sekali lagi, orang puang tak wajib dia sembahyang, tak wajib dia puasa, tapi apabila dia bersih daripada haid dan daripada nifas, maka wajib dia kena qada balik puasa yang ditinggalkan dalam tempoh haid dan tempoh nifas tersebut. Mesti dia kena qada semula. Adapun sembahyang tak perlu qada dah. Sembahyang tidak wajib qada, puasa je wajib qada. Dalilnya hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Mu'adzah bin Abdullah Al-Adawiyah, yang mana Mu'adzah bin Abdullah Al-Adawiyah dia mari tanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia khabar kepada Aisyah, ma balul haid taqdi as-saum wa la taqdi as-salah? Kenapa kau perempuan yang haid dia kena qada balik puasa, dia tidak perlu qada sembahyang? Lalu Aisyah kata gua ni, aharuriyatun anti? Mu ni daripada puak khawarij haruriyah ke? Mu dak tanya hal lagu tu. Kata Mu'adzah, lastu biharuriyah walakinni as'al. Aku bukanlah haruriyah, cuma aku nak tanya je. Lalu tu kata Aisyah, kana yusibuna dhalik. Dulu kami di zaman Rasulullah keluar darah haid, fanu'maru biqada'is saum wa la nu'maru biqada'is salah. Rasulullah memerintahkan kepada kami supaya kami qada balik puasa yang ditinggalkan dalam tempoh haid, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suruh kami qada balik sembahyang. Jadi hak yang membezakan di antara qada sembahyang dan qada puasa adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hak yang meletakkan perbezaan. Jadi Rasulullah suruh qada balik puasa hak yang ditinggalkan dalam tempoh haid dan nifas, manakala sembahyang hak yang ditinggalkan dalam tempoh tersebut tidak perlu qada semula. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita buka dalam kitab fiqh, di antara syarat sah puasa, dia ada syarat wajib, syarat sah. Di antara syarat sah puasa, begitu juga syarat wajib puasa adalah perempuan tu mesti suci daripada haid dan nifas. Di antara syarat sah sembahyang, di antara syarat wajib sembahyang, mesti perempuan tu bersih suci daripada haid dan nifas. Perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas, tak wajib dia sembahyang, tak wajib dia puasa. Perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas, tak sah dia sembahyang dan tak sah dia puasa. Puasa dia tidak sah, sembahyang tidak sah. Bukan setakat tak wajib, bukan tak sah. Kalau buat juga, hukum dia adalah haram. Bahkan kalau sekiranya datang haid pada satu juzuk saja daripada siang hari, batal puasa dia. Ada terjadi kepada sebahagian daripada orang puang. Pada bulan Ramadan dia puasa, tapi sebelum daripada terbenam matahari, sebelum daripada masuk buka, waktu buka, tiba-tiba darah keluar 5 minit lagi. 5 minit lagi nak buka, tubik darah, tepuk dahi gitu dia, Allah kena qada pula 5 minit lagi. Kalau dak tubik 5 minit ni, gak tergelam matahari baru tubik, selesai puasa dia, sah dah. 5 minit lagi, 2 minit lagi, 1 minit lagi nak tergelam matahari, tiba-tiba tubik darah, maka puasa dia pada hari tersebut tidak sah. Tak perlu tepuk kepala lah, tak perlu tepuk dahi orang puang. Tuhan nak bagi pahala tu, nak agak mu puasa suka rela, malah dah. Tuhan wajib lah. Tuhan nak bagi pahala tu, kadang-kadang Tuhan bagi pahala dengan secara terpaksa. Okey, ni di antaranya. Okey, Tuhan nak bagi pahala tu biarlah, tak apalah. Tak apalah, sabarlah dalam melaksanakan
perintah Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah Allah taala adalah qada balik puasa hak yang batal kerana keluar darah penghujung siang hari. Dia kena qada balik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sembahyang, kena ingat sembahyang tak wajib orang puang qada semula setiap sembahyang hak yang ditinggal dalam tempoh haid. Cuma cuma kena ada sebut satu benda. Andai kata darah haid berhenti di dalam waktu sembahyang, darah haid berhenti dalam waktu sembahyang, maka diwajibkan kepada perempuan sembahyang hak yang darah haid berhenti dalam waktu tersebut. Okey, kita sembahyang ada 5 zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Kalau darah haid berhenti dalam waktu zuhur, masih lagi berbaki waktu zuhur, maka wajib orang puang tu kena mandi dan sembahyang zuhur tu. Kalau darah haid berhenti dalam waktu asar, wajib dia mandi dan sembahyang asar tu. Darah haid berhenti dalam waktu maghrib, wajib dia mandi dan sembahyang waktu maghrib tu. Isyak sama juga, subuh sama juga. Ada orang puang kalau zuhur, asar, maghrib, isyak tak ada masalah. Subuh buat masalah sikit. Subuh malah nak bangun. Biar kata qada. Sedap dia, mana boleh. Kita mesti kena sembahyang setiap sembahyang dalam waktu dia. Tak boleh buat qada lagu tu. Allah Ta'ala kabar dalam Quran tu, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Maka celaka bagi orang sembahyang hak yang sahun, yang lalai mereka itu daripada sembahyang mereka. Apa maksud sahun? Alladhina hum an salatihim sahun, hak yang lalai daripada sembahyang ni. Okey, Abdullah bin Abbas ketika dia mentafsirkan ayat ni, dia kata lagu mana? Ai alladhina yuakhiruna as-salata an awqatihim, orang hak yang melewatkan sembahyang daripada waktu dia. Maksudnya dia sembahyang tapi keluar waktu dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka hukum dia adalah haram. Dia telah melakukan dosa besar yang wajib dia kena bertaubat. Tu kita kena ingat. Jadi bangun subuh biarlah kat giah, dak puas lagi tidur, padahal tidur start daripada pukul apa lagi, dak puas lagi tidur. Bangun tu biar kat giah qada pukul 8, kat giah qada pukul 9. Tak boleh. Awak main begitu pula bab sembahyang ni, tak boleh. Hukum dia adalah haram. Salah kita melewatkan sembahyang sampai keluar daripada waktu tanpa ada uzur syar'i, hukum dia adalah haram. Tak boleh buat lagu tu. Okey, satu benda. Yang kedua yang perlu kita kena sentuh lagi. Kata ulama, bahkan kalau sekiranya darah tu berhenti pada penghujung waktu, sekadar satu rakaat. Okey, satu rakaat berapa minit kalau kita sembahyang satu rakaat? Seminit ke 5 minit sembahyang? Doa lalu sembahyang serakaat 5 minit. 4 rakaat baru 5 minit. Kalau 5 minit satu rakaat, kalau mendapat rakaat pergi 20 minit. Allah Rabbi. 20 minit. Mana ada orang sembahyang ni 20 minit. Kalau tu imam nak suruh baca cepat lagi kalau sembahyang jemaah. Kalau tu imam baca rakaat pertama wal asri, rakaat yang kedua inna a'tainakal kautsar, rasa sedap aja. Kalau panjang-panjang sikit, Allahu Rabbi ngiling. Rajinnya kita sembahyang. Jadi sembahyang satu rakaat kalau golik lah. Kita tak kata bakal surah panjang, tak bakal surah pendek sangat, golik-golik 1 minit lah satu rakaat. Okey. Orang puang, kalau darah berhenti pada penghujung waktu yang mana masih lagi berbaki sekadar satu rakaat, masih lagi berbaki satu rakaat, maksudnya masih lagi berbaki sekadar seminit. Katakanlah zuhur ni habis pukul berapa? Contohlah kita kata pukul 4.30 contoh. 4.29 tinggal seminit lagi darah berhenti. Tak ada darah. Maka wajib kepada perempuan tersebut mandi dan sembahyang zuhur. Sebab dia sempat waktu satu rakaat. Dalilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang sahih, kata Rasulullah, "Man adraka rak'atan minas salati faqad adraka as-salah." Sesiapa yang sempat satu rakaat daripada sembahyang, maka sesungguhnya dia dang sembahyang tu. Kalau dang satu rakaat, dang sembahyang. Sebab itulah kata ulama, kalau darah berhenti pada penghujung waktu, tinggal satu rakaat lagi, seminit lagi, maka wajib dia kena sembahyang waktu tersebut. Itu kena tahu. Orang lelaki ni kena ambil tahu masalah ni. Sebab orang lelaki ketua dalam keluarga. Ni di antara fardu ain yang diwajibkan kepada orang puang. Menjadi kewajipan kepada suami aja bini dia. Menjadi kewajipan kepada ayah aja anak puang dia. Jangan walak gitu, tak boleh. Ni adalah kewajipan kita sebagai suami dan kita sebagai ayah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Rabbi. Jadi yang keduanya adalah kita kena tahu sekiranya darah berhenti
di dalam waktu yang mana masih lagi berbaki waktu tersebut 1 rakaat, maka sepakat ulama mengatakan wajib dia kena sembahyang waktu tersebut. 2. Yang ketiga, kalau dok dang dah 1 rakaat, dok dang dah 1 rakaat, dang qada takbiratul ihram, Allahu akbar 2 saat sebagai contoh, Allahu akbar 2 saat sebagai contoh, 2 saat nak habis waktu, tiba-tiba darah berhenti. Apakah hukum? Wajib tak dia semayang tersebut? Maka di sini ulama berselisih pandangan. Ada kata sebahagian ulama kata tak wajib dia semayang, manakala sebahagian yang lain kata wajib semayang. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan jadi fatwa dalam mazhab Imam Syafi'i adalah wajib juga dia sembahyang waktu tersebut, walaupun dia sempat ketika habis darah qada takbiratul ihram. Sebab tu kalau kita buka dalam mana-mana kitab mazhab Imam Syafi'i, dia akan sentuh masalah ni. Kalau kita dang dipanggil habis mani' ataupun hilang mani', ya, dalam istilah ulama dipanggil zawalul mani', hilang mani'. Mani' ni perkara yang menghalang kewajipan sembahyang, hilang. Sedangkan masih berbaki daripada waktu sembahyang qada takbiratul ihram, pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, wajib dia kena sembahyang tersebut. Okey, orang puan kena tahu. Yang ketiga, yang keempat, ni satu benda lagi, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya, ni penting, orang puan kena ambil tahu masalah ni. Andai kata darah tu berhenti pada waktu yang kedua, yang mana waktu kedua boleh jamak dengan waktu pertama. Waktu kedua boleh jamak dengan waktu pertama. Maksud dia, okey, kita kena pergi bab masalah jamak dulu. Kita ada bab jamak sembahyang. Bab jamak sembahyang hak boleh jamak Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Subuh tak boleh jamak. Subuh tak boleh jamak. Walaupun ada orang kita jamak. Jamak. Ada orang kita jamak subuh. Bangun lewat jamak dengan Zuhur. Hak tu sengaja dia. Kalau misalnya tak bangun, hak tu masalah lain lah. Dia pergi sengaja. Hak tu ngaruk dia je lah. Tak boleh. Okey, hak yang semayang boleh jamak benda Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey, ni sembahyang hak yang boleh jamak. Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak. Okey, andai kata darah berhenti di dalam waktu kedua, maksudnya dalam waktu Asar atau waktu Isyak, maka wajib dia kena sembahyang Asar dan wajib dia kena sembahyang Isyak. Dan dalam masa yang sama wajib juga dia sembahyang Zuhur, wajib dia sembahyang Maghrib. Ni orang puan kena tahu. Ulang sekali lagi. Kena ulang banyak kali benda hak penting. Orang puan, kalau dia berhenti darah di dalam waktu Asar, maka wajib dia kena sembahyang Asar, dalil kita khabar dah tadi. Dan wajib juga dia kena sembahyang Zuhur. Kalau darah berhenti dalam waktu Isyak, wajib dia sembahyang Isyak dan wajib dia sembahyang Maghrib. Pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Pandangan Abdul Rahman bin Auf, seorang sahabat Rasulullah. Pandangan Abu Hurairah, pandangan Abdullah bin Abbas, pandangan mazhab Maliki, pandangan mazhab Hanbali, pandangan mazhab Syafi'i. Pandangan majoriti ulama mengatakan apabila perempuan berhenti darah di dalam waktu yang kedua, maka dia kena semayang waktu tu dan dia kena semayang waktu yang boleh jamak dengan dia. Maksudnya dia kena semayang Zuhur kalau berhenti dalam waktu Asar. Kalau berhenti dalam waktu Isyak, dia kena semayang Maghrib juga. Dan pandangan ni adalah pandangan majoriti ulama. Okey, alasan benda. Kita kena tahu alasan kenapa orang puan kalau darah berhenti dalam waktu Zuhur, dia kena semayang waktu Asar dia kena semayang Zuhur. Kalau darah berhenti dalam waktu Isyak, dia kena semayang Maghrib. Sebab apa? Sebab kata ulama, Zuhur dengan Asar adalah satu waktu, Maghrib dengan Isyak satu waktu. Satu waktu mana? Satu waktu ketika uzur. Apa maksud satu waktu ketika uzur? Kita tak faham satu waktu ketika uzur. Maksud dia uzur di sini, uzur di sini sebagai contoh orang bermusafir. Orang bermusafir, Zuhur dengan Asar satu waktu. Sebab tu orang musafir boleh jamak. Kita pergi daripada Terengganu, contoh kita pergi Kuala Lumpur, boleh tak kita jamak? Boleh kita jamak. Boleh kita jamak, boleh. Okey, sebagai contoh, ada sebahagian daripada kita akan pergi ke perhimpunan Aisyah. Contoh, di Kuala Lumpur. Okey. Jadi dia nak pergi musafir. Apabila dia pergi musafir, boleh tak dijamak? Boleh dijamak. Boleh dibuat jamak takdim dan boleh buat jamak takhir. Okey, kalau dibuat jamak takhir, maksudnya dibuat Zuhur dalam waktu Asar. Apa maksud dibuat Zuhur dalam waktu Asar? Adakah dia qada Zuhur dalam waktu Asar? Tak. Kita buat jamak takhir, kita Zuhur buat dalam waktu Asar, Maghrib buat dalam waktu Isyak. Adakah kita qada waktu Zuhur dalam waktu Asar? Adakah kita qada waktu Maghrib dalam waktu Isyak? Bukan.
Bukan kita qada dah, kita sembahyang tunai. Dah sembahyang tunai warna bukan waktu zuhur. Okey, kata ulama, bagi orang musafir, zuhur dengan asar satu waktu. Bagi orang musafir, maghrib dengan isyak adalah satu waktu. Jadi apabila zuhur dengan asar satu waktu, maghrib dengan isyak satu waktu, orang yang berhenti darah pada hujung waktu asar, dalam waktu asar, jadi bermakna masih lagi ada waktu zuhur. Sebab satu waktu. Okey, boleh faham kan? Ni pandangan majoriti ulama. Satu waktu. Jadi kalau sekiranya bagi orang yang ada keuzuran, orang bermusafir, asar dengan zuhur satu waktu, maghrib dengan isyak satu waktu, maka lebih aula lagi, lebih utama lagi orang yang darurah, iaitu orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu asar, dan orang yang suci daripada haid pada penghujung waktu isyak. Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tu berhenti darah pada waktu zuhur, darah berhenti pada waktu zuhur, kita dah cakap lah waktu asar kena semayang ke tak? Dah waktu asar kena semayang jugalah sebab dia boleh jamak dengan waktu zuhur. Dah cakap dah lah. Sebab benda dia cakap dah oleh kerana zuhur berhenti darah, dalam asar tak ada darah, kena semayang lah. Okey, boleh faham kan? Dah setulah masalah. Dah asar boleh jamak kan? Jadi wajib kau semayang asar. Mudah khabar pun orang tahu belaka dah tak ada darah, memang wajib kena semayang. Sebab mesti masalah ni, sebab ada juga sebahagian daripada orang, dia ketika dia membincang isu ni, dia tersilap. Dia kata kalau orang berhenti darah dalam waktu asar, wajib dia kena sembahyang zuhur dengan asar. Kalau waktu berhenti darah dalam waktu zuhur, wajib kena sembahyang zuhur dan asar. Tak perlu khabar dah kalau berhenti dalam waktu zuhur. Dah berhenti dalam waktu zuhur, asar tak ada darah dah, cakap bab dia lagi. Tak ada darah, tak ada dah perkara yang menghalang kewajipan sembahyang. Okey, itu kena faham. Begitu juga ada juga orang yang dia duduk khabar, dia tidak memahami dalam masalah ni. Dia kata kalau berhenti darah dalam waktu maghrib, kena semayang asar. Kalau berhenti darah dalam waktu asar, kena semayang zuhur. Kalau berhenti darah dalam waktu maghrib, dia kena semayang asar. Itu tak betul. Tidak ada seorang ulama pun yang menyebut kalau orang tu berhenti darah dalam waktu maghrib, dia kena semayang maghrib dengan asar. Tak ada. Kerana maghrib dengan asar tidak boleh dijamak. Sebab kita khabar dah alasan dia kena sembahyang zuhur kalau berhenti darah dalam waktu asar. Okey, itu kita kena faham. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu di antara perkara yang penting yang perlu diketahui oleh perempuan. Ada pun orang lelaki kena tahu juga supaya boleh khabar ke bini dia. Lama kan kita ingat lepas dah bahagian kita dok khabar bab fardu ain, rupa banyak lagi hak yang orang puan kita buat dak betul. Jadi kalau orang puang lepas-lepas dah ada dak semayang waktu tersebut, maka dia kena qada balik. Tu kita kena ingat, dia kena qada balik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dak tahu kalau dak tahu banyak mana, agak-agaklah. Agak-agak. Tu hak yang lebih baik kerana pandangan majoriti ulama mengatakan wajib dia kena sembahyang kalau dia berhenti darah dalam waktu asar, dia kena sembahyang asar dan zuhur. Begitu juga waktu berhenti darah dalam waktu maghrib, dia kena sembahyang maghrib dan berhenti darah dalam waktu isyak, dia kena sembahyang isyak dan maghrib. Selagi kita kena sebut kalau dia berhenti darah dalam waktu subuh. Berhenti darah dalam waktu subuh. Ni kena kesetuh juga. Selagi. Amba nak setuh ni sebab baru ni ada tersebarlah dalam WhatsApp penulisan berkenaan dengan benda ni. Memang jelas benda tu adalah salah. Walaupun disebar oleh sebahagian daripada para asatidah, itu adalah salah. Dia kata lagu mana kalau darah berhenti dalam waktu subuh, maka wajib orang tu kena sembahyang isyak sekali dengan maghrib. Sebenarnya itu adalah tidak betul. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau darah berhenti dalam waktu subuh, yang wajib dia kena sembahyang subuh sahaja. Isyak tak perlu kerana isyak dengan subuh tidak boleh dijamak. Itu kita kena ingat. Cuma macam pernah kita cerita sebelum ni, kalau dia yakin darah berhenti pada penghujung waktu isyak, maka wajib dia kena sembahyang isyak dan maghrib. Kalau dia yakin darah berhenti dalam waktu subuh, jadi bermakna dalam waktu isyak ada darah, maka tak wajib dia sembahyang isyak, tak wajib dia sembahyang maghrib, yang wajib dia sembahyang subuh. Dia ada selagi masalah. Orang puan bangun tidur pukul 6.30, cek tak ada darah dah. Allahu Rabbi, pukul 6.30 tak ada darah dah, cek. Ada kemungkinan darah baru berhenti. Ada kemungkinan darah berhenti sebelum daripada subuh. Kalau yakin darah baru berhenti, bermakna hak wajib sembahyang subuh saja, sembahyang maghrib isyak tak wajib sembahyang. Kalau yakin darah berhenti dalam waktu isyak, wajib kena sembahyang isyak. Begitu juga wajib kena sembahyang maghrib. Sekarang ni tak yakin lagu mana keadaan orang puang ni. Okey,
Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya orang puang ni tidak wajib dia sembahyang Isyak dan Maghrib. Bukan hak yang wajib kena sembahyang subuh sahaja. Kerana di sana ada kaedah fiqh menyebut al-aslu fi kulli hadithin taqdiruhu bi aqrabi zaman. Asal pada setiap benda hak yang baru berlaku kena takdir masa yang paling dekat. Maksudnya ada kemungkinan baru berhenti darah, ada kemungkinan berhenti sebelum subuh, mana hak yang paling dekat dengan dia baru berhenti, maka kena ambil baru berhenti. Jadi tak wajib dia sembahyang Isyak. Okey. Hanya hak yang wajib kepada dia sembahyang subuh sahaja. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, hadis yang ke-10 dalam bab haid. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na saraf hittu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghayra an la tatufi bil bait hatta tathuri, muttafaqun alaih fi hadithin tawil. Maksudnya daripada ummul mukminin sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, katanya ketika kami sampai di satu tempat yang bernama Saraf. Jadi Aisyah keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tahun Hajjatul Wada' untuk melakukan ibadat haji. Begitu juga untuk melakukan ibadah umrah. Dia pergi bersama dengan Rasulullah, keluar. Sampai di satu tempat yang bernama Saraf. Tiba-tiba aku telah kedatangan haid. Tiba-tiba Aisyah mari haid. Keluar darah haid. Apabila keluar darah haid, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau lakukanlah seperti apa yang telah dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, kecuali tawaf di Baitullah. Semua benda yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji membuat. Cuma jangan buat tawaf sahaja. Jangan buat tawaf sehinggalah engkau suci. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di dalam sebuah hadis yang panjang. Hadis ni hadis sahih. Dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahih dia. Cerita dia lagu mana? Ketika Rasul keluar daripada Madinah bersama dengan sahabat, isteri dia yang ikut sama dengan Rasulullah ketika itu adalah Aisyah. Sampai di satu tempat nama Saraf, Aisyah keluar darah haid. Jadi apabila keluar darah haid, ada riwayat mengatakan Aisyah nangis keluar darah haid. Rasul kata tak ada masalah, buatlah segala perbuatan haji mu boleh buat, cuma jangan mutawah je sehinggalah mu suci. Apabila mu suci baru boleh mutawah. Maka ambil daripada hadis ni bahawasanya perempuan yang keluar darah haid dia boleh buat umrah, boleh buat haji. Jangan orang puan silap faham. Orang puang kalau keluar darah haid boleh buat umrah, boleh buat haji. Cuma hak yang tak boleh benda tawaf. Tawaf nanti apabila dia suci. Tu orang puang kena tahu. Jadi ketika dia datang darah, tak ada masalah, boleh dia niat. Sahaja aku melakukan ibadah umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sama ada niat umrah ataupun niat haji, boleh, tak ada masalah. Maksudnya ihram haji dan ihram umrah tidaklah suci daripada haid dan nifas menjadi syarat bagi orang yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Perempuan yang sedang keluar darah haid, sedang keluar darah nifas, tetap dibolehkan kepada dia mengerjakan haji dan mengerjakan umrah. Cuma hak yang tidak dibolehkannya adalah dia tawaf. Tawaf tak boleh. Dalil hadis ni jelas. Rasul kata ghaira alla taqufi bil bait. Tetapi mu tidak boleh tawaf Baitullah. Baik, sebab itulah sepakat ulama 4 mazhab mengatakan tidak boleh. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan tidak boleh perempuan yang haid tawaf di Baitullah, tak boleh. Cuma majoriti ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali mengatakan tawaf tu adalah syarat sah. Tak silap. Sekali lagi, sepakat ulama 4 mazhab mengatakan tidak boleh perempuan yang keluar darah haid, keluar darah nifas melakukan tawaf tanpa ada khilaf. Sepakat 4 mazhab. Cuma mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan suci daripada haid dan suci daripada nifas adalah syarat sah tawaf. Maksudnya kalau orang puang tu tawaf, dah sah tawaf dia. Okey, boleh faham? Ada pun mazhab Hanafi dia kata bukan syarat sah tawaf, tapi syarat wajib tawaf.
Syarat sah lain, syarat wajib lain. Mazhab Hanafi kata lagu mana? Orang perempuan yang haid, perempuan yang nifas, kalau sekiranya dia tawaf, hukum dia berdosa. Salah. Kerana dia telah meninggal perkara yang wajib. Sebab di antara syarat wajib tawaf adalah mesti kena suci daripada haid dan nifas. Tapi tawaf dia sah. Gitu dalam mazhab Hanafi. Tawaf dia sah. Tapi dia telah melanggar perkara yang dilarang. Benda, dia telah meninggal perkara yang diwajibkan bagi orang yang tawaf. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, bagi orang perempuan hak yang tawaf dalam keadaan haid, tawaf dia sah. Tapi kalau dia masih lagi berada di Mekah, wajib dia kena ulang balik tawaf. Kalau dia keluar daripada Mekah, tawaf dia sah. Haji dan umrah dia selesai. Cuma wajib dia kena bayar dam. Dia kena sembelih seekor unta. Itu dalam mazhab Hanafi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma di sana ada pandangan segelintir. Yang pandangan ni jelas menyalahi hadis. Pandangan yang diterjih oleh siapa? Syekh Ibn Taymiyah, Syekh Ibn Al-Qayyim rahimahullah Subhanahu wa taala, yang mengatakan boleh kepada orang yang haid dan orang nifas tawaf. Tapi pandangan ni adalah pandangan hak yang lemah kerana bercanggah dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara benda hak yang penting yang perlu diketahui oleh orang hak yang ingin mengerjakan haji dan umrah. Seterusnya, hadis berikutnya, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu. Okey, kita nak sebut sekali lagi masalah orang yang melakukan tawaf. Kita kena sebut juga. Katakanlah sebelum daripada kita baca hadis seterusnya, kita rasa hadis ini kita tangguh pada minggu lain dah. Sebab kita penghujung waktu dah. Kita nak sebut satu benda lagi. Katakanlah seorang saat itu datang haid. Apabila dia datang haid, dia pun niat buat umrah. Sampai di Mekah dia tidak boleh tawaf. Dia tunggu dulu lah. Duduk, tak ada masalah, tunggu. Cuma jangan dia melakukan patah larang lah. Tak boleh lah. Nak bersama dengan suami, tak boleh. Kalau orang puang, nak tutup muka, tak boleh. Orang puang lah, orang lelaki tak ada haid. Orang puang ni, tak boleh nak tutup muka. Tak boleh nak pakai minyak atar. Tak boleh nak buang rambut. Hak lain tak ada masalah lah. Pantang larang dia kena jagalah. Sampai selesai sehingga dia bertahallul. Okey, dia tunggu lah 2 hari ke 3 hari ke 4 hari ke 5 hari. Apabila bersih saja darah, tak ada tubik darah, turun tawaf. Tanpa perlu tunggu sehari semalam. Tunggu tawaf. Turun tawaf. Kalau darah mari mula lepas daripada tu, maka ulama berselisih pandangan pada menentukan tawaf dia sah ke tak. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i kata tak sah tawaf dia. Sebab darah mari mula. Tapi ada pandangan yang kedua dalam mazhab Syafi'i mengatakan sah. Dan begitu juga pandangan dalam mazhab Maliki, mazhab Hanbali mengatakan sah. Tak ada masalah dia ambil pandangan yang mengatakan sah. Tambah-tambah kita duduk di Mekah ni bukan duduk lama, duduk sekejap je. Duduk berapa hari? Mungkin hari, mungkin 7 hari. Sekejap aja duduk Mekah kalau bagi orang yang melakukan umrah. Okey, ambil pandangan tersebut. Apabila berhenti darah, walaupun darah mari mula, maka tempoh tersebut dihukumkan sebagai suci. Dan pandangan ini adalah pandangan yang kedua dalam mazhab Imam Syafi'i yang dikenali sebagai qaulul laqati ataupun dipanggil qaulut talfiq. Tak ada masalah. Tanpa perlu tunggu sehari semalam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis teguhnya, wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqa al-izar. Rawahu Abu Dawud wa dha'afah. Okey. Maksud hadis daripada Sayyidina Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, sesungguhnya beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang diharuskan bagi seorang lelaki terhadap isterinya yang sedang dalam keadaan haid? Lalu baginda bersabda, bahagian atas daripada bahagian kainnya. Yang ini bahagian atas pusat, lepas tu bawah lutut. Dan daripada pusat ke atas, lutut ke bawah. Hal ni kita bincang dah pada minggu lepas. Hadis ini diriwayat oleh Imam Abu Daud dan beliau berpendapat bahawa hadis ini adalah hadis dhaif. Jadi hadis ini dinilai dhaif oleh sebahagian daripada ulama. Namun, walaupun hadis ini dhaif, tapi kena ingat, bukan mesti hadis dhaif dia terus tidak boleh kita nak pakai. Bahkan hadis ni walaupun dhaif, kata ulama, dia ni adalah hasan li ghairi. Maksudnya hasan li ghairi, di sana ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ni. Dalam riwayat Imam Abu Daud ada riwayat yang kedua. Ni riwayat dhaif. Sepatutnya dia kena buat mari riwayat selagi Imam Ibn Hajar buat mari riwayat yang kuat. Dia ada riwayat yang kedua juga diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Haram bin Hakim, daripada pak saudara dia. Yang mana pak saudara dia khabar
bahwasanya dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yahillu li min imraati wa hiya haid. Dia tanya kepada Rasulullah tentang suatu yang halal kepada suami daripada perempuannya ketika perempuan dia datang darah haid. Lalu kata Rasulullah, laka ma fawqal izar, halal bagimu apa yang berada di atas kain. Jadi hadis yang kedua yang diriwayat oleh Imam Abu Daud daripada Haram bin Hakim daripada pak saudara dia adalah hadis sahih. Hal ni memang dhaif. Tapi kalau campur dua ni jadi sahih. Maksudnya boleh diterima. Okey, sebab itulah mengikut pandangan majoriti ulama, apabila orang puang tu datang haid, maka suami dia boleh istimta', mengambil kesedapan, mengambil keseronokan daripada tubuh isteri dia. Tapi selain daripada kawasan yang di antara pusat dengan lutut. Kalau daripada lutut sampai ke bawah, daripada pusat sampai ke atas boleh belaka. Antara pusat dengan lutut tak boleh. Ini menurut pandangan majoriti ulama. Namun ada pandangan yang kedua yang mengatakan antara pusat boleh juga, antara pusat dengan lutut boleh juga. Hak tak boleh saja nikah je. Isna'u kulla syai'in illa nikah. Dalam hadis yang kita bincang pada minggu lepas. Buatlah semua sekali melainkan nikahnya. Maksudnya melainkan setubuh je tak boleh. Okey, kita kebodoh pada minggu lepas di antara pusat, daripada pusat ke atas, daripada lutut ke bawah, sepakat ulama mengatakan halal suami ambil keseronokan pada anggota tersebut daripada isteri dia ketika isteri dia datang haid dan nifas. Halal, sepakat ulama tanpa ada khilaf. Manakala bersetubuh ketika isteri datang haid nifas, sepakat ulama mengatakan haram. Di antara pusat dengan lutut anggota tersebut selain daripada bersetubuh berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata boleh, ada sebahagian ulama kata tak boleh. Okey, kita berhenti situ dulu untuk malam ni. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar perbincangan kita pada malam ni sama-sama dapat mengambil manfaat, dan semoga majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang mulia ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.